A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian, insya-Allah. Hari ini kita bersama-sama insya-Allah di muka surat yang ke-265 daripada surah Al-Hijr. Al-Hijr ayat 52 sehingga ayat yang ke-70, insya-Allah. Ayat 52 sehingga ayat yang ke-70, insya-Allah. Sebelum daripada kita teruskan, seperti biasa insya-Allah nak minta respon daripada sahabat-sahabat yang berada di line kita pada pagi ni, sama ada suara dan gambar clear ataupun tak clear, insya-Allah berikan feedback. Terima kasih terlebih dahulu, jazakumullahu khairan katsira atas feedback antum yang bersama-sama dengan kita pada pagi ni. Insya-Allah kita akan sama-sama tengok seperti biasa. Insya-Allah kita akan mulakan dengan membaca sedikit daripada apa yang terkandung di dalam muka surat ini, insya-Allah. Terima kasih kepada yang memberi feedback. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum daripada itu, seperti biasa insya-Allah kita minta kepada semua yang mempunyai kelapangan, mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, insya-Allah dapat buka mushaf sama-sama, insya-Allah. Kita akan tengok apa yang terkandung dalam muka surat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza dakhalu alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Qalu la tawjal. Inna nubashiruka bighulamin alim. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, itu ayat yang ke-52 dan juga ayat yang ke-53 yang baru saya bacakan tadi. Kita sekarang sedang bercerita tentang Allah SWT berceritakan kepada kita. Kita sedang membaca kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah Taala sebutkan sebelum daripada ini, itu ayat yang ke-51. Allah Taala menceritakan kepada Nabi kita, menceritakan kepada kita semua tentang Dhaif Ibrahim, tentang tamu Nabi Ibrahim. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, bahawa Nabi Ibrahim, Allah SWT ceritakan salah satu daripada, selepas daripada Nabi Ibrahim telah menghantar mendapat Nabi Ismail, dan setelah daripada Hajar dan juga Ismail, Nabi Ismail telah dihantar, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghantar mereka berdua ni dan tinggalkan di satu tempat yang bernama Makkah pada hari ini. Dan selepas daripada tu Nabi Ibrahim tetap berada di Palestin, iaitu di satu tempat dikatakan bernama Hebron, ataupun sekarang dipanggil Al-Khalil. Khalil dalam bahasa Arab, Hebron tu dalam bahasa Inggeris. Jadi setelah berada di situ satu kali, dan Nabi Ibrahim ni ada lagi, iaitu anak saudaranya, dia kata, iaitu bernama Lut. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ni telah dihantar ke satu kampung, satu tempat, satu negeri yang bernama Sodom. Sodom dan juga Gomorrah sekarang ni, Gomorrah. Itu nama dikatakan kota itu. Dan ianya terletak tidak jauh daripada Palestin, iaitu berada di tepi laut mati sekarang ni, iaitu di sebelah selatan laut mati, di dalam negeri Jordan kalau ikut dalam peta sekarang pada hari ini. Jadi tiba-tiba datanglah tamu Nabi Ibrahim ini. Jadi tamu Nabi Ibrahim tidak mengetahui. Ada dikatakan jumlahnya adalah 12 orang, ada yang kata jumlahnya adalah kurang daripada itu, ada yang kata 3 orang saja. Iaitu malaikat-malaikat yang datang menyerupai dalam bentuk manusia. Jadi dia datang bertamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terkenal sebagai Abu Dhaif, dipanggil Abu Dhaif. Abu Dhaif maknanya iaitu ayah, bapak lah, kita panggil bapak tamu. Maknanya dia tak boleh kalau tak ada tamu. Even kalau dia nak makan pun diceritakan bahawa dalam tafsir kata bahawa dia akan mencari orang untuk dimakan bersama-sama. Maknanya dia tak boleh makan seorang-seorang. Seorang-seorang teman isteri adalah, tapi maknanya ialah dia mesti ada orang lain untuk dijemput sama-sama. Jadi dalam tempat yang lain kita dah baca bahawa Dhaif ini, iaitu tetamu Nabi Ibrahim ini, telah datang kepadanya, dan tetamu ini menyerupai sebenarnya malaikat, tapi Nabi Ibrahim tak tahu bahawa ini adalah malaikat. Mereka menyerupai dalam bentuk manusia. Tapi Nabi Ibrahim ini akan jemput mereka makan. Jadi mereka pun sekarang ini izdakhalu alaihi. Jadi kita baca sekarang ni izdakhalu alaihi. Jadi malaikat-malaikat tadi pun masuklah, dakhalu alaihi, kepada Nabi Ibrahim ni. Bila dia jemput masuk, faqalu salama,
Mereka berkata kepada Nabi Ibrahim, salama. Qala inna minkum wajilun. Nabi Ibrahim berkata, inna minkum, aku terhadap kamu ni wajilun. Wajilun ni takut wajilat qulubuhum. Itu dalam soal Anfal kita baca dulu kan. Wajilat ni maknanya ialah gemetar. Tapi wajilun ni ialah takut, tapi takut yang disimpan dalam hati, tak dinampakkan pada luaran. Itu kata ahli bahasa. Jadi Nabi Ibrahim ni rasa takut dalam hati. Sebab apa? Sebab kita baca sebelum daripada ni bahawa apabila dimasakkan daging, dibakar lembu, anak lembu kan yang telah disembelih lepas tu dibakar, bila nak diberikan makan kepada tetamu-tetamu ni, mereka tak makan, mereka tak nak sentuh. Jadi pada kebiasaannya pada zaman tu, kalau orang datang, tetamu datang, tiba-tiba diberi makan, bila tak nak makan tu, itu pelik. Pelik tu maksudnya mereka datang dengan tujuan yang tak elok lah, nak bunuh orang tu ke, nak bunuh tuan rumah ke dan sebagainya. Jadi qala inna minkum wajilun, kata Nabi Ibrahim, aku takut ni, ada perasaan takut ni. Inna minkum wajilun. Qalu, kata malaikat-malaikat tu, la taujal, jangan kamu takut wahai Ibrahim. Kami semua datang ni, inna nubashiruka bihulamin alim, kami semua datang kepada kamu ni sebenarnya nak beritahu satu berita gembira kepada kamu. Jadi kita tahu pada masa tu Nabi Ibrahim ni umur dia dikatakan umur dah 120 lebih kan, dikatakan dalam satu riwayat kata so around tu. Jadi macam tak logik kan, isteri dia pun dah tua, isteri Nabi itu Sarah pada masa pun dah tua. Jadi bagaimana pun umur macam tu. Jadi dia kata inna nubashiruka, bila ni malaikat ni kata datang, dia kata inna nubashiruka bighulamin alim, dengan perkhabaran gembira satu budak yang alim, iaitu Nabi Ishaq. Bighulam, gulam kalau ikut gulam ialah budak, iaitu berumur di antara 8 hingga 13. Jadi dikatakan Allah SWT beritahu ni, alim tu maksudnya yang sangat-sangat banyak ilmu, alim tu. Jadi dikatakan bahawa Nabi Ishaq ni semasa umur dia di antara 8 dan 13 tu dah sangat-sangat alim dah. Itu memang seorang Nabi kan, kehebatan Allah SWT berikan kepada Nabi Ishaq alaihissalam. Jadi seterusnya, bighulamin alim. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim kepada malaikat-malaikat tu, abashshartumuni, kamu nak beritahu kepada aku akan dapat anak. Dia kata abashshartumuni ala an massaniyal kibar, sedangkan aku ni dah tua. Dia kata aku dah tua, isteri aku dah tua kan. Jadi macam mana? Jadi sebab tu dia tanya, fabima tubashirun, bagaimana aku boleh, maknanya bukan dia pelik, bukan maksudnya dia tak yakin pada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tanya sini, Nabi Ibrahim bertanya kepada mereka, fabima tubashirun, adakah aku ni akan jadi muda kembali ke, ataupun dengan bentuk dia kan, bentuk cara aku akan dapat anak ni, yang kamu nak beritahu kepada aku akan dapat anak ni macam mana? Itu soalan dia lah kan. Qalu, mereka berkata, kita baca sekarang ayat 55 ayat 55 dan terakhir dalam muka surat ni, dalam pada skrin kita ni. Qalu, mereka pun berjawab, basyarnaka bil haqqi, kami nak cerita benda ni adalah benda memang betul. Ni memang betul kan. Bil haqqi sini maksudnya bis sidqi, memang betul. Sini basyarnaka, kami nak beritahu ni, fala takun minal qanitin, jangan kamu menjadi orang-orang yang qanat. Qanat ni maknanya lah orang-orang yang putus asa. Sebab apa kan kata tapi dalam maksud kata-kata sini ialah qanitin ni ialah biasanya digunakan untuk orang yang pesimis kan, maknanya tak ada harapan dah kan, macam tu kan, itu pesimis. Itu benda qanitin. Jadi malaikat kata kan, pesan kepada Nabi Ibrahim, janganlah kamu ni pesimis, jangan kamu ni qanitin, kata. Qala, apa jawab Nabi Ibrahim bila dikatakan macam tu? Jawab Nabi Ibrahim, dia kata, qala wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Taat man sini maksudnya ialah la, maksudnya waman sini ialah maknanya waman kata Nabi Ibrahim, waman yaqnut, tidak ada yaqnut min rahmati rabbih, tidak adalah orang yang putus asa daripada rahmat Allah ni, melainkan ad-dhallun, melainkan orang tu adalah merupakan orang kafir. Jadi Nabi Ibrahim menyatakan satu pernyataan lah, nak beritahu, aku tak putus asa, aku tak pesimis. Bukan aku ni tergolong daripada orang pesimis, sebab orang pesimis ni orang kafir saja. Tu Nabi Ibrahim beritahu kepada malaikat tu. Jadi tapi sekarang dia dah tahu dah bahawa itu adalah merupakan malaikat. Kemudian dia pun tanya lagi, Nabi Ibrahim tanya lagi kepada malaikat tu, qala
fama khatbukum ayyuhal mursalun. Wahai malaikat semua, mursal lah, mursal ni mana yang diutuskan. Yang diutuskan tu malaikat lah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama khatbukum? Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Kamu ni apa ceritanya? Apa cerita ni? Kamu ni apa hal? Kedatangan kamu ni takkanlah nak datang nak beritahu tentang benda tu saja kan? Takkan nak beritahu aku ni dapat anak saja kan? Fama khatbukum? Khatabani, bila soalan tanya macam tu, biasanya dalam bahasa Arab khatabani ertinya ialah satu benda yang tak baik. Maksud benda tak baik ni nak datang kena azab ke, nak datang kan, yang tadi tu benda baik. Tapi sekarang macam kamu ni datang ni ada something, datang ada something lah, nak beritahu benda yang tak elok kan, nak buat satu benda yang tak elok. Tak elok ni bukan maknanya tak elok kepada ni kan, tapi satu benda yang bukan khabar gembira jugalah kan. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qalu, lalu mereka pun menjawab, mungkin menjawab dalam ayat 58 tu, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Lalu mereka pun berkata, inna ursilna, kami ni diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ila qaumin mujrimin, kepada kaum yang jahat. Kaum yang jahat situ maksudnya lah kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Ibrahim dah tahulah kan, bila sebut kaum yang jahat tu, kaum yang jahat sana tu, iaitu kaum Nabi Lut tu, yang homoseks, yang macam-macam tu kan, yang gay, yang hamalah lesbian semua tu kan. Itu tu. Sebab itulah masyhur pada masa tu kan, kaum Nabi Lut ni. Ini. Jadi kaum orang-orang yang begitu adalah merupakan orang mujrim, orang penjenayah tu kan. Jadi memang layaklah mereka ni, gay, homoseks semua tu kan, dihukum sebenarnya kan, LGBT ni. Jadi inilah kita kata zaman sekarang ni kan, macam-macam kan. Jadi mereka ni memang mujrim. Allah Ta'ala katakan, malaikat berkata, kami semua ni diutuskan kepada kaum yang mujrim, ila qaumin mujrimin. Kemudian illa, kami diutuskan tu maksudnya bukan diutus untuk biasa. Bila malaikat tu kata kami diutus, maksudnya diutus untuk menghancurkan. Itulah kan apa ni maksud dia. Illa, ayat 59, illa, melainkan makna kami semua ni tidak akan hancur, kami akan hancurkan semua kaum tu, melainkan illa ala lutin, melainkan ahla lutin. Ikut terjemahan ialah keluarga Lut. Kata ulama tafsir sini, keluarga sini adakah keluarga dari segi nasab, biologi dan sebagainya? Tak, dia kata al sini maksudnya orang-orang yang beriman bersama-sama dengan Nabi Lut, maka semua tu mereka tu dipanggil sebagai ala Lut. Mereka itu adalah keluarga Nabi Lut. Dan ada yang kata pada masa itu tidak ada yang beriman kecuali family dia saja. Wallahu a'lam bissawab. Itulah tafsiran-tafsiran kan. Tapi tafsiran yang kuat, yang cantik ialah bahawa ala Lut sini ialah keluarga Lut, ialah keluarga yang bukan hanya keluarga nasab, tapi ialah maksudnya orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Lut alaihissalam. Kemudian inna, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala sebut sini kan, malaikat tu berkata kepada Nabi Ibrahim, inna la munajjuhum ajma'in. Mereka semua tu akan diselamatkan. Munajjun maknanya akan diselamatkan, ajma'in semua sekali. Makna tak ada di kalangan mereka ni yang ni, melainkan daripada keluarga Nabi Lut ini, ataupun orang-orang yang dianggap macam dia ni keluarga juga, keluarga dari segi nasab, ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala tak lepas mereka ni, iaitu siapa? Illam ra'atahu, melainkan isterinya. Qaddarna innaha laminal ghabirin, kami tetapkan bahawa dia ini akan bersama-sama dengan ghabir. Ghabir maksudnya al-baqin, maksudnya orang-orang yang tertinggal. Tertinggal apa? Iaitu tertinggal yang akan diseksa. Yang lain semua akan selamat. Keluarga dia, keluarga dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Lut alaihissalam akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melainkan isteri dia seorang. Jadi dalam kisah-kisah sebagaimana ahli tafsir sebut bahawa isteri Nabi Lut, dalam ayat yang lain pun ada sebutkan bahawa isteri Nabi Lut ini dialah yang menceritakan tentang kedatangan malaikat-malaikat itu. Jadi malaikat-malaikat tadi ini datang dalam bentuk yang sangat cantik, lelaki-lelaki yang sangat lawa lah kita kata, yang handsome kan. Dan orang di negeri tu, mereka ni memang pengamal-pengamal homoseks yang dahsyat kan. Dan mereka ni pantang, kalau tahu ada orang luar saja yang datang ke negeri mereka, ke kampung mereka tu, maka mereka akan pergi, berebut-rebut pergi kepada orang tu. Jadi kalau ikut asalnya, lelaki ni, malaikat-malaikat yang menyamar kan dalam bentuk lelaki-lelaki yang cantik, handsome ni kan, datang ni tak diketahui oleh orang negeri tu.
Tapi siapa yang membocorkan rahsia? Inilah dia, isteri Nabi Lut ni. Dia pergi beritahu kepada orang tu, orang negeri tu, orang kota tu bahawa ni di dalam rumah Nabi Lut ni ada. Sebab itulah dalam ayat yang lain diceritakan bahawa mereka pun datanglah berduyun-duyun. Dan kemudian dalam ayat lain kita akan baca, kita dah baca dulu dan akan baca lagi kan ceritanya, kisah Nabi, banyak tempat-tempat lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kisah Nabi Lut, kedatangan malaikat ni. Jadi mereka datanglah berlomba-lomba, berebut-rebut datang kat tu, sehinggalah mereka pun bila buka pintu, mereka ditampar oleh malaikat tu sehingga hilang muka mereka, dan mereka hilang mata, mereka pun tak nampak sehingga meraba-raba nak balik ke rumah mereka. Tapi tak serik datang lagi. Lepas tu datang lagi. Jadi ini adalah merupakan kejahatan, nak cerita Allah Ta'ala cerita bagaimana jahatnya orang-orang yang berada di negeri tersebut ni pada masa itu. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi sini kan, illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Yang ghabirin artinya ialah orang yang tertinggal maknanya apa? Nanti Nabi Lut alaihi salam ni akan diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan tempat tu. Jadi mereka tinggalkan tempat. Jadi orang-orang yang tertinggal di negeri tersebut, di negeri kita kata Sodom tu, maka semua tu akan dihancurkan. Jadi termasuklah situ yang tertinggal tu ialah isterinya, isteri Nabi Lut alaihi salam. Kerana kejahatan dia, kerana ni dan sebagainya kan. Walaupun diceritakan kan dalam oleh ahli tafsir bahawa isteri itu taklah terlibat dengan kejahatan tu, kerana isteri Nabi terselamat daripada bentuk kejahatan tu, tetapi dialah yang telah mengkhianati Nabi Lut alaihi salam. Seterusnya kita bertengok kan ayat yang ke-61. Ayat 61 Allah Ta'ala kata falamma jaa ala lutinil mursalun. Dibaca di situ dibaca dalam ayat tu ialah lutin, kalau ikut asalnya lutin al mursalun, tapi dia akan ada nun yang kecil bawah tu kan. Dia panggil iltiqa'us sakinain. Itu bila berjumpa di antara dua yang mati, maka dia akan jadi ada nun yang kecil situ. Jadi kita akan baca falamma jaa ala lutinil mursalun. Walaupun tak ada nun, dalam setengah-setengah mashaf dia tak tulis nun, dan setengah-setengah mashaf dia ada nun kecil situ. Jadi tapi kita akan baca, dia tak boleh baca ala lutin al mursalun, tak boleh macam tu kan, ala lutinil mursalun. Jadi apabila datang falamma jaa ala lutinil mursalun, apabila mursal itu, mursalun tu ialah orang-orang yang diutus satu iaitu malaikat tadi itu tiba kepada ala Lut, kepada tempat Nabi Lut ini. Qala innakum qaumun munkarun. Kata Nabi Lut ni. Sekarang kata Nabi Lut. Kata Nabi Lut ini, qala di sini lah, berkatalah Nabi Lut kepada yang tadi tu, grup tadi tu, yang kita kata sama ada mereka ni 12 ke, mereka ni berapa yang tu kan, itu kata ahli tafsir tu kan, mereka ni 12 kan, ataupun yang paling sikitnya kata ialah mereka ni 3 lah. Jadi apabila mereka ni sampai dalam bentuk lelaki, jadi Nabi Lut takut. Sebab apa? Bukan takut makna takut kepada lelaki-lelaki tu, tapi takutlah kepadanya, takut kejahatan yang akan dibuat oleh orang negeri tu kepada ni lelaki-lelaki ni. Sebab itulah dia kata innakum qaumun munkarun, aku tak kenal lah kamu ni kan. Sebab apa kan? Orang negeri tu dia tahu. Nabi Lut kenal orang dalam negeri tu, negeri Sodom tu. Tapi sekarang tiba-tiba datang orang yang pelik, orang tak pernah. Dah lah handsome semua kan. Kali kamu ni, aku tak kenal. Maksud munkarun la a'rifukum. Dalam bahasa Arabnya kan, aku tak kenal kamu. Qalu, lalu mereka pun berkata kepada Nabi Lut, bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun. Bahkan malaikat tu beritahu, lelaki-lelaki tadi beritahu, ji'naka, kami datang kepada kamu wahai Lut, bima kanu fihi yamtarun, dengan membawa apa yang mereka tolak, mereka syak, mereka tak percaya. Apa dia yang mereka tak percaya? Iaitu kaum Nabi Lut ini kan, mereka ni tak percaya tentang azab yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut dah cerita dah kepada mereka, kalau kamu buat macam ni, kamu meneruskan kejahatan kamu tak bertaubat, kamu akan kena azab nanti. Sekarang ni malaikat tu kata, kami datang bawa itulah yang mereka tak percaya tu. Jadi sekarang ni Nabi Lut pun tahulah bahawa ini adalah malaikat kan. Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Kata malaikat-malaikat tadi, lelaki-lelaki tadi tu, kami datang kepada kamu dengan betul ni, benda yang kami bawa ni adalah betul. Maksudnya memang benar-benar ni, kami akan hancurkan kamu. Wa inna lasadiqun, dan sungguh-sungguh lagi dia kata, kami benar-benar orang benar ni. Jadi apa yang dia suruh, dia beritahu kepada
Nabi Lut dan juga orang-orang bersama dengan dia, dia kata fa asri bi ahlik, maka kamu berjalanlah pada waktu malam. Asri itu Isra tu kan, Isra tu makna berjalan pada waktu malam. Jadi fa asri, kamu bawalah bi ahlika, dengan family kamu semua ni, kecuali yang tadilah, kecuali isteri dia, bi qit'in minal laili, pada satu bahagian daripada malam. Jadi dikatakan sebelum subuh. Bi qit'in minal laili wattabi' adbarahum, dan hendaklah kamu ittabi' adbarahum, iaitu ikuti belakang mereka. Maksudnya mereka ni berjalan dulu dan kemudian kamu ni berjalan di belakang. Wahai Lut, kamu berjalan di belakang sekali, untuk pastikan bahawa semua orang dah keluar. Family kamu semua dah ada. Maknanya kalau berjalan depan tak tahu belakang apa dah jadi kan. Tapi berjalan di depan mana? Jalan. Dan dia yang terakhir sekali dah ada, kamu ikut di belakang. Itu arahan daripada malaikat ni kepada Nabi Lut alaihi salam. Allah Ta'ala sebutkan. Jadi bila kita baca ni kan, kita boleh gambarkan keadaan macam betul-betul hidup lah kan. Jadi Allah Ta'ala kata fa asri bi ahlik, kamu berjalan pada waktu malam, pada hujung-hujung malam, bi qita'in minal laili, kemudian wattabi' adbarahum, kamu berjalan di belakang, wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan seorang pun daripada kamu, yaltafit maknanya pandang, minkum ahadun, pandang ke belakang, maknanya jangan tengok. Arahan di sini jangan tengok ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak hancurkan kaum Sodom ni dengan satu cara yang satu bentuk yang sangat dahsyat. Sebab apa jangan pandang belakang, dia kata sini ni bukan filem, bukan apa kan, jangan pandang belakang kan, jangan pandang belakang sini, maksudnya lah nanti ditakuti kamu tengok, kalau kamu tengok apa yang terkena kepada mereka tu, kamu akan merasa dahsyat, kamu akan merasa kesian dan sebagainya. Sebab apa nanti akan berlaku dengan jeritannya, dengan apa kedahsyatan yang berlaku pandang belakang. Sebab masa tu maknanya mereka boleh nampak lagi apa yang berlaku kalau mereka tengok di belakang. Jadi jangan kamu pandang belakang, teruskan perjalanan ke depan tu. Jadi Allah SWT kata wala yaltafit minkum ahadun wamdu haitsu tu'marun, dan berjalanlah kamu menuju kepada haitsu tu'marun, tempat kamu diarahkan. Maknanya dikatakan sinilah negeri Syam lah, iaitu negeri Palestin semua tu kan, maknanya tinggalkan tempat tu. Kemudian wa qadaina ilaihi, dan kemudian selepas daripada tu ayat 66 sekarang ayat 66 Allah Subhanahu Wa Taala kata wa qadaina erti wa auhayna, dan kami wahyukan ilaihi kepada Nabi Lut zalikal amr, perkara ini anna dabiraha ulai maqtu'un musbihin. Kami wahyukan kepada Nabi Lut bahawa dia kata zalikal amr anna dabira haula, maksud dabira ni adalah belakang maksudnya. Haula itu ialah mereka itu kaum dia tu. Jadi Allah kata maqtu', potong. Jadi makna kalau kita katakan di belakang mereka tu dipotong, maksudnya dalam bahasa Arab ni sini bila kata dabira haula'i, maksudnya ialah keturunan mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut sini bahawa mereka ni dihancurkan semua sekali, sehingga keturunan mereka tak ada lagi. Tak adalah tinggal maknanya kan. Taklah kita kata macam Bani Israel ke, macam ni ke, macam apa ni kita katakan puak ni ke, kabilah ni kan. Kadang-kadang masih ada sakit baki sampai sekarang kan. Orang bercakap bahasa ni ke, bahasa ni. Contohnya ada lagi kan, Aramaik contohnya kan. Ada lagi orang bercakap tu di Syria dan sebagainya kan. Tapi ini bangsa ni tak ada langsung. Seorang pun tak tinggal. Jadi kalau kita tahu bukan bahawa Nabi Lut alaihi salam sendiri, dia sebenarnya bukan daripada daripada Bani Sodom, bukan daripada orang negeri itu. Dia adalah merupakan orang yang berasal daripada negeri Iraq yang telah berhijrah sehingga sampai berhijrah bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, sehingga mereka ini sampai ke Palestin, dan kemudian mereka telah diarahkan, Nabi Lut ini telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi berdakwah kepada kaum Sodom ni. Jadi apa yang berlaku, sebab itulah dikatakan sini kaum Sodom ni semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dabira. Kalau kita kata juga dalam bahasa Arab ni dabira ni maknanya ekor kan, maknanya ekor mereka terpotong. Tetapi maksudnya ialah terpotongnya keturunan mereka semua dihancurkan musbihin, pada waktu pagi. Pada waktu pagi itu maksudnya ialah pada waktu subuh tu, iaitu apabila masih lagi dengar berkokok ayam, disebutkan pada masa itulah mereka ini dihancurkan dengan diangkat oleh malaikat tu. Malaikat meletakkan sayapnya di bawah negeri tu, kemudian diangkat ke langit, kemudian dihempaskan balik ke bumi, kemudian dihujan dengan hujan batu dengan api dan sebagainya kan. Itu cara siksaan yang Allah Ta'ala kenakan kepada, sebab apa? Sesuai dengan kejahatan mereka tu, seolah mereka ni direjam dengan batu-batu daripada langit kan terhadap mereka ni.
Jadi itu cerita tentang maqtu' dabir haula'i maqtu'un musbihin pada waktu pagi. Jadi habislah. Jadi sekarang ini itu cerita yang berlaku pada akhirnya. Allah SWT macam patah balik kita semua, bawa kamera kita seolah-olahnya kan, iaitu sebelum daripada tu apa yang berlaku. Sebelum daripada peristiwa penghancuran kaum Lut tadi tu kan, kaum iaitu yang diutuskan oleh Allah SWT Nabi Lut kepada mereka ni, Allah Ta'ala cerita kan, cerita balik keadaan yang menimpa, iaitu apa? Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Ketika ni cerita balik semula itu ayat yang ke-67 ni kan, 67 tu kan, iaitu cerita semula balik ketika mula-mula datang malaikat-malaikat tadi dalam bentuk manusia tu yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, yang handsome tadi datang kepada rumah Nabi Lut. Apa yang berlaku? Mereka dapat tahu melalui isteri dia, isteri Nabi Lut. Lalu mereka pun datang. Waja'a ahlul madinati. Ahli Madinah tu, orang negeri itu, datanglah ke rumah Nabi Lut tu. Yastabshirun. Mereka datang dengan gembiranya. Gembira apa? Kenapa gembira? Mereka gembira kenapa? Oh, ni hari ni kita dapatlah lelaki-lelaki ni. Sebab maknanya yastabshirun, gembira dengan kejahatan mereka tu. Mereka nak buat jahat dengan orang-orang tu. Jadi apa kata Nabi Lut kepada mereka? Qala inna haula'i dhaifi. Kata Nabi Lut, haula'i, malaikat-malaikat tu dalam bentuk lelaki-lelaki tu, itu adalah tamuku. Dia kata tamuku. Jadi dia kata fala tafdahun, janganlah kamu buat malu katanya. Malulah aku kan, kamu tamu aku datang, tiba-tiba aku tak boleh protect tamu aku. Aku tak protect tamu aku kan, tiba-tiba kamu nak buat jahat sini pula dengan tamu-tamu aku. Itu makna fala tafdahun, janganlah kamu tafdah aku. Sebab sepatutnya kalau tamu aku akan protect tamu aku akan ni kan. Jangan orang takkan buat apa-apa sebab ini tamu aku. Ini kamu pula nak kacau aku kan. Jadi wattaqullah, dia ingatkan mereka lagi kan, seolah macam berdakwah lagi kepada mereka kan. Wattaqullah, wahai kaumku, takutlah kamu kepada Allah. Wala tukhzun, jangan kamu menghina aku. Menghina, sebab apa? Itu adalah merupakan satu penghinaan. Kalau mereka buat macam tu kepada tamu seorang orang, dia tamu orang tapi kita pergi kacau pula tamu orang tu kan. Kalau dia bukan tamu orang tu cerita lain lah sikit kan, tapi ni cerita masalah dia tamu orang kan. Kamu nak buat juga dengan aku ni kan. Wala tukhzun, kamu akan menghinakan aku kalau kamu buat macam ni. Kemudian qalu, apa jawapan mereka? Jawapan mereka adalah, mereka kata qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Bukankah kami telah melarang kamu, terjemahan dia, bukankah kami telah melarang kamu daripada mempertahankan siapa-siapa saja. Maknanya perkara ni telah mereka sebut sebelum daripada ni. Sebelum daripada ni mereka dah cakap, mereka dah buat, iaitu apa? Nabi Nuh dah tegur mereka, tapi setelah tegur mereka kata apa akhirnya kepada Nabi Lut alaihi salam ni? Mereka kata, Lut, kau jangan mempertahankan siapa-siapa. Maknanya jangan kacau siapa-siapa. Kalau kami nak buat jahat dengan siapa-siapa, kami nak homo dengan siapa-siapa kan, homoseks semua tu kan, dengan siapa-siapa, kau jangan larang kau jangan larang. Tu kata-kata mereka sebelum daripada ni. Sebab itulah mereka katakan, mereka sebutkan kata-kata ni, iaitu kata-kata dalam ayat yang ke-70 ni. Mereka kata al-awalan, dia kata awalam nanhaka 'anil 'alamin. Bukankah kami dah bagi warning kepada kamu, jangan kamu halang kami nak buat siapa-siapa pun di atas muka bumi dengan siapa-siapa pun. Tengok kan kejahatan yang berlaku di kalangan kaum Sodom yang telah diutuskan Nabi Lut kepada mereka. Jadi kita tengok cerita apa yang seterusnya selepas daripada ini, insya-Allah. Jangan lupa insya-Allah muka surat 266. Kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang insya-Allah di esok hari, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa untuk share, insya-Allah. Jangan lupa untuk komen, untuk follow, untuk subscribe insya-Allah kan, bersama-sama. Dan kita juga boleh dilihat siapa-siapa yang lebih mudah untuk melihat dengan menggunakan YouTube, boleh tengok daripada YouTube kan. Alhamdulillah setiap hari kita akan uploadkan video ni ke dalam YouTube insya-Allah. Boleh tengok di YouTube, boleh share, boleh tengok di TV besar masing-masing di rumah kan, tengok bersama family, tengok dengan siapa-siapa, ajak kawan dan sebagainya kan, beritahu kepada kawan untuk sama-sama insya-Allah dapat manfaat setiap hari satu muka surat insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.